Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, kita telah pun bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Ikhlas dan kita membaca selawat tafrijiyah. Mudah-mudahan majlis ilmu kita diberkati oleh Allah dan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini rancangan kita pada pagi ini kuliah kita dibawa oleh kerepek pisang tanduk organik. Hari ni tuan-tuan ya, kita dah nak raya dah ni. Sempoi je sambutan raya kita hari ni tuan-tuan, kita buat kerepek pisang tanduk organik. Jadi tuan-tuan yang nak merasai kenikmatan organik ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapatkan nombor telefon 012-288-4998. Okey, hubungi mereka macam mana nak dapatkan kerepek ni. Saya dah makan satu balang dah tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan yang nak merasa kerepek pisang tanduk ni pun mahal tuan-tuan kan. Berharga sangat pisang tanduk ni, sedap tuan-tuan. Jadi boleh dapatkan daripada kerepek pisang tanduk organik. Rasai keranggupannya 012-288-4998. Baik, pagi ni tuan-tuan, ya, pagi ni kita nak bercakap tentang as-sakha. As-sakha. Okey, as-sakha Ismail Mahad Andika Qulan. Ada aja sini. Apa yang bergawiknya apa ni? Nah, goyo. Goyo bergawik ni. Cakap baja pagi ni, bergawik dia bekerja. Apa ni bergawik? Ismail Mahad, kerepek sempoi, jom order. Ini orang kuat daripada surah Al-Hijrah kita ni, Encik Ismail Mahad. Okey, order kerepek pisang kita ni tuan-tuan. Amat-amat waktu saya ingat bini dia boleh tak? Macam mana ni amat-amat? Saya tak nampak soalan tuan-tuan. Baik, jadi kita tengok dulu kuliah kita. Saya akan mula membaca komen-komen tuan-tuan, permintaan-permintaan tuan-tuan selepas daripada habis kuliah ni. Selagi saya baca kuliah, saya nak baca kuliah, kemudian nak baca komen pula, nak dengar pula permintaan tuan-tuan.
Kan jadi ustaz akhir zaman pula. Kena sound lagi kan Itasya kan. Itasya tak apalah tak kena sound, saya kena sound. Ustaz akhir zaman kata dia. Okey. Satgi ada minta apa nama Yuyuh Bagawik. Guyuh Bagawik kata dia. Okey, jadi tuan-tuan yang saya hormati, mana tahu kok Jamilah Bacok, Puan Jamilah Bacok hari ni mungkin dia minta lagu apa? Minta lagu Hindustan, mana nak tahu, dia tak masuk lagi ni. Jadi sebelum dia minta lagu Hindustan, kita baca kitab dulu tuan-tuan. Sementara nak cukupkan 1000 orang ni, kita menyembang lah dulu. Sa'anah Sulaiman, Kulaan Banjar. Kulaan Nereng, napaan Takureheng ni. Apa yang diulahnya? Apa yang diulahnya Sa'anah Sulaiman, apa yang diulahnya ni? Wadai ke apakah? Bikin buat wadai ke apakah? Dari wadai dengan apa? Hang ke kedai beli apa? Aku beli tapong. Okey, kerepek pisang tanduk terasa kerangupannya. Tu dah nombor telefon dah ada, tuan-tuan order jelah. Okey, nanti Jamilah Bacok dia minta pula lagu Hindustan. Jadi sebelum dia minta, saya nyanyi dulu untuk dia. Supaya dia tak minta lagu ni. Jadi supaya dia tak minta lah lagu Hindustan lepas ni. Saya advance dulu dekat dia. Aiga, 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 anevala, aiga, aiga. Itu cukup intro Aiga Anevala untuk Jamilah Bacok. Okey, lepas ni dia tak minta lah kot. Nak sambung, tuan-tuan kena dengar sampai habis kuliah kita hari ni. Saya sambung lagu tu kan. Okey, Siti Arija, terima kasih senyum sokmo Ustaz. Jadi pagi ni kita nak baca tentang As-Sakha. Apa dia As-Sakha? As-Sakha maknanya ialah dermawan. Okey. Manusia ini di dalam persoalan dapat dibahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dipanggil orang yang kesunyian harta. Tetapi ada juga orang yang keduanya dipanggil orang yang dilebihkan harta. Satu sunyi harta, satu lagi lebih harta. Yang sunyi harta namanya ialah apa? Namanya ialah miskin. Itu sunyi harta. Okey. Yang lebih harta dipanggil apa? Yang lebih harta pula dipanggil kaya. Okey, Ustaz, selawat tafrijah bertaranum, lagu macam YouTube, tentu sedap. Okey, nanti sabar selalu kan. Saya nak baca kitab dulu, nak baca kitab sekali tuan-tuan suruh saya duk menyanyi lah apa, taranum lah apalah. Sekali tuan-tuan kata saya ni ustaz akhir zaman pula. Okey, lama tak dengar bahasa banyak. Dulu arwah Mak Tori rajin cakap, saya sendiri yang lupa, hilang dah. Baik. Jadi yang kekurangan harta, yang kesunyian harta, nama dia apa? Nama dia bukan nama dia kerepek pisang ni. Okey, ni kerepek pisang ni nama kerepek pisang tanduk. Yang kesunyian harta tu namanya ialah miskin. Yang kelebihan harta tu pula namanya apa? Yang kelebihan harta namanya kaya. Nama dia kaya. Baik, jadi begitulah hidup kita. Miskin kaya semua bergembira, aku miskin hina berselubung duka. Miskin kaya. Okey, tuan-tuan. Sayugianya seseorang yang suka berlaku qanaah dan tidak tamak jikalau sedang kesunyian, dan suka menunjukkan sifat kedermawanan, berbuat kebajikan dengan hartanya. Dia juga menjauhi kedekut dan bakhil jikalau dia berlebihan harta. Baik, satu nama dia kemiskinan, satu lagi kekayaan, satu lagi kesunyian harta, satu lagi pula ialah kelebihan harta. Saya duk baca tu ada sebut sedap kerepek tu.
Sedap repek ni tuan-tuan, saya awak balik ya. Kalau tuan-tuan bawa balik, tuan-tuan order lah daripada nombor telefon yang tertera tu. Baik tuan-tuan, jadi bila miskin, kalau kita ni ditakdirkan oleh Allah jadi miskin, apa kita nak buat? Kalau kita jadi miskin, kita jadi qanaah lah apa yang kita ada. Qanaah. Dan kita tidak tamak. Sebab kadang-kadang orang miskin jadi tamak. Apa ada juga hak dalam kat dapur nupo saya dah kata dah kemarin ni. Kampit beras 20 kampit. 20 kampit. Ada yang kata comel baju ustaz. Amboi takkan baju je comel, orang tak comel kan. Okey, tadi ada sahabat tu sebut dalam apa? Komen dia kata ustaz dengar lagu-lagu lama tu teringat balik dia tuan nampak tu. Okey, dengar lagu-lagu lama teringat zaman kecil-kecil dulu susah sangat. Betul tuan-tuan. Ya, bila kita dengar lagu lama tadi, lagu Hindustan yang saya menyanyi tadi tuan-tuan, lagu tu sangat lama, tahun 1949. Aega 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 aane wala aega aega. Itu lagu lama sangat, tahun 49. Saya pun tak lahir lagi. Begitu juga lagu manusia miskin kaya semua bergembira, aku miskin hina. Itu lagu Normadiah, lama punya tuan-tuan. Satu lagi apa? Satu labi pula. Satu labi tersilap kan. Janganlah tersasul. Biasalah dah tua-tua ni tersasul. Nak sebut satu lagi, sebut satu labi. Labi tu apa? Labi tu labu labi. Baik tuan-tuan. Jadi orang miskin kena qanaah. Kadang-kadang dia jadi tamak. Berat kat kampit kat belakang rumah dia. Allah subhanallah. 20 kampit berat. Tapi orang bagi sumbangan, dia ambil lagi, dia ambil lagi, dia ambil lagi. La ilaha illallah. Okey, Encik dan Syahrani ustaz ngantuk benar pula pagi ni ustaz. Oi, malam tadi kak tidur tak kaki duk krem sakit tak boleh tidur. Lah, saya tak tidur relax ya, Encik. Saya dah 2-3 bulan tak tidur selamba ya. Boleh ya ceramah macam biasa, siap menyanyi aega lagi. Kena pula kerepek ni pula. Selesai masalah. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Boleh tak kalau kita dah ada orang bagi bantuan kat kita, kita boleh tak cakap saya dah cukup, bagi kat orang lain pula. Nah, bagi kat orang lain pula. Supaya kita tak jadi tamak. Tu yang saya sebut pada 2-3 malam lepas. Yang orang letakkan food bank. Orang letakkan food bank, letakkan makanan-makanan semua ni. Siapa yang rasa susah, mainlah ambil. Yang senang pun ambil, yang susah tu pula, ya Allah. Dia ambilnya roti, ambil semua. Tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, malu lah kita tengok satu keluarga, 4 keluarga turun ambil semua sekali. Udah macam cerita labu-labi. Haji Bakhir nak bayar zakat. Encik-encik, Haji Bakhir nak bayar zakat. Ambil lah. Tu dia tuan-tuan, pakat sabu masuklah kedai haji. Dalam kedai Haji Bakhir pula, dalam kedai Sidik Sigaraga tu. Tuan-tuan tengok cerita 3 Abdul tu. Macam tu lah tuan-tuan. Jadi kita tak mau macam tu. Kita walaupun kita susah, walaupun kita miskin, walaupun kita ni kemiskinan harta, kesunyian harta, tapi kita jaga maruah kita. Kita jaga air muka kita. Baik, dan orang yang ada kelebihan harta pula, hendaklah bersifat dengan sifat dermawan. Jauhi daripada sifat kedekut, jauhi daripada sifat bakhil. Tetapi kalau sekiranya yang dimiliki itu hanyalah cukup untuk keperluan dia sendiri sahaja ataupun keperluan keluarganya sahaja, maka pahala dia memadailah katanya dengan sempurna. Besar pula lah pahalanya sebab dia menjaga keluarganya. Dia menjaga keluarganya pula pun besar pahala tuan-tuan.
Dia nak sedekah banyak-banyak, dia tak mampu. Dia nak sedekah korban seekor lembu, tak mampu. Tak mampu dia ambil seekor lembu. Tapi dia hanya mampu buat satu bahagian. Silakan. Silakan. Allah. Ernawati Hasan kata, "Cik, malam tadi pukul 2 baru nak tidur, Ustaz." Amboi. Pukul 2 tu bagi saya awal tu. Saya pukul 2 tu kira relax lagi lah. Pukul 3 pun relax lagi. Pukul 3 pagi tidurlah intan, besok bangun pagi. Kan itu cerita pukul 3 pagi. Baik, jadi Nabi SAW sebut, Nabi sebut apa? Afdalud danainir dinarun yunfiquhu rajulu ala iyalihi. Seutama-utama dinar ialah dinar yang dibelanjakan oleh seseorang kepada keluarganya. Tu dia, tuan-tuan. Subhanallah, apakah wang ataupun apakah perbelanjaan yang paling afdal? Yang paling afdal apa dia? Kita ada duit, dapat gaji 1,200. 1,200 ini, apa yang paling afdal untuk dibelanjakan? Afdalud dananir dinarun yunfiquhu rajulu ala iyalih. Yang dibelanjakan kepada ahli keluarganya. Yang dibelanjakan kepada keluarganya. Kita beli beras. Beras kita beli tau. Jangan melagak, beras kita beli, amboi, beras kita beli ya. Nasi siapa masak? Beras siapa masak? Mana Kamisah Kimi mana? Kamisah Kimi mana? Okey, tuan-tuan yang saya hormati. Kadang-kadang kita kedekut dengan anak kita, kedekut dengan mak kita, kedekut dengan bapa kita, kedekut dengan isteri kita. Anak panas, marah pasal aircon. Ayah panas tak boleh tidur. Ayah dulu-dulu boleh je tidur tak ada aircon. Jangan buka aircon, tidur, jimat elektrik. Allah, berpesin sangat untuk anak tu. Kesian kat dia. Okey, kesian kat dia. Kasih Nurusha kata memanglah kaki krem, kita pakai krim lah. Handsome lain macam pagi ni dia. Itu nak minta belanja krepek ni ke? Tuan-tuan, Mamu ni baru masuk hari ni. Mamu pergi mana Mamu? Mamu MK Hasni pergi mana? Saya duk cari dia lama lah. Duk tengok buku tentang puisi dia. Rupa-rupanya Mamu MK Hasni ni, tuan-tuan, dia ni penyajak rupanya. Hebat Mamu ni. Ismail Mahat, mereka masak lauk, beras kita beli. Betul dah tu. Pandai Cik Ismail Mahat. Pandai. Lain macam cara itu namanya apa tu? Tu namanya bagui punya kan. Bagui punya baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang kita duk kedekut dengan anak kita, kedekut dengan isteri kita. Belanja habis. Dan insya-Allah perbelanjaan kita untuk keluarga kita dapat pahala. Nabi kata afdalud danair, duit yang paling afdal, duit yang dibelanjakan pada ahli keluarga. Akak-akak ada gaji, orang lain tak ada gaji, habis rosaklah, tak tahu nak abang lah PKP ni. Tapi akak tu cikgu sekolah, rupanya mi ke cikgu sekolah, tapi teman ni menoreh getah. Mana gayanya kita tak sebaya, teman cuba juga terus mencoba. Saya ni penoreh getah, isteri pula cikgu sekolah, susah penoreh getah, hujan macam mana nak motong. Maka seorang isteri tolong pada suami dia, maka itulah yang paling afdal. Duit yang dapat pada si isteri tadi, cikgu sekolah tadi ni, paling afdal. Masya Allah. Jadi marilah kita sebagai suami isteri. Mamu MK Hasni kata, handsome orang tua, sibuk bos, buat buku baru, nanti saya bagi 10 buah hadiah buat kuis cantik. Saya yang tu yang saya nak cakap pada Cik Mamu MK Hasni ni.
Bagi buku kat saya, kita buat kuis bagi pada pembaca, bagi kepada penonton-penonton kita. Bagus tuan-tuan. Saya hari itu saya siap buat menyanyi lagi lagu-lagu dia. Lagu-lagu dia daripada puisi Mamu MK Hasni ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Selepas ni insya-Allah kita jangan kedekut lagi dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Danish Hamizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Danish Hamizan Abdullah ni semalam dia hantar dekat saya nasi Arab. Dia order kan mana kedai tak tahu, tiba-tiba datang. Kita pun terkejut, siapa order nasi Arab ni? Saya tak order. Rupa-rupanya yang ordernya Danish Hamizan. Oh, terima kasih, barakallahu fik. Mabruk, insya-Allah murah rezeki, anaknya sihat, isterinya sihat, Danish pun sihat. Bagi dekat saya nasi Arab. Alhamdulillah, lama tak makan nasi Arab ni. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, lepas ni kita tak mau kedekut dah. Ni pergi beli kat isteri abang ni, abang beli kat hang ni dua kerepek pisang tanduk organik abang beli esok sampai order COD sampai kat hang. Esok courier sampai mai hantar dekat hang. Insya-Allah kita belanja isteri kita. Baik tuan-tuan, sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang menguraikan tentang fadilat sakha ataupun fadilat dermawan. Sebab itu memang menjadi tabiat khusus sekalian para nabi alaihi mussalatu wassalam, dan pula lah yang menjadi pokok untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati, sifat kedermawanan ini adalah sifat para rasul dan para nabi. Kita selalu duk minta doa-doa, ya Allah bangkitkanlah aku dengan para nabi, para siddiqin, syuhada. Okey? Tapi kita tak pernah pula bersifat, berperangai, meniru perbuatan daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkenalah. Ada orang tanya tadi, Mamu MK Hasni buku tak jual ke? Nanti Mamu MK Hasni sendiri tolong jawab di mana nak dapat buku tu. Okey, Liza Khalid berapa ringgit sebotol ustaz? Yang tu tuan-tuan kena tanya sendirilah. Saya bukan juru jual pula. Saya membacakan. Jadi tuan-tuan nak dapatkan, tapi saya secara peribadi saya dah makan pisang tanduk ni, saya suka tuan-tuan. Nak cari pun susah. Nak cari pisang tanduk pun susah tuan-tuan. Jadi dia orang boleh buat organik pula. Jadi tuan-tuan hubungilah nombor telefon yang tertera tadi, ya, 0122884998. Tuan-tuan WhatsApp lah dia orang. Okey, ada yang tanya tadi solat duha mana dia tu terlepas pula dah. Terlepas mana dia. Tu dia Ramos Gading, ustaz, waktu solat duha pukul berapa? Sekarang boleh buat? Lah boleh buat sekarang. Lah boleh buat. Boleh buat. Pukul 11 lagi boleh buat lagi. Ada yang kata 45 minit sebelum zuhur, ada yang kata stop dia 15 minit, setengah jam sebelum zuhur. Terpulanglah pada tuan-tuan. Kita ada yang kata macam ni. Kita ambil waktu yang dah confirm boleh buat. Sekarang boleh buat. Pukul 9 pagi boleh buat. 9.30 macam sekarang boleh buat. Buat saja. Terus duduk tanyalah. Tapi Ustaz Nur kata pukul 12 tak boleh dah. 12.45 tak boleh dah. Tapi Ustazah ni kata tak usah duduk kira mereka lah. Kita ambil waktu hak boleh buat. Kita suka duk bincang tarikh waktu apa semua, hak duk orang duk pertikaian. Yang tak jadi pertikaian kita tak nak buat. Ni kita tak mau macam tu tuan-tuan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala husnul khuluq was-sakha. Wa khuluqani yubghiduhumallah su'ul khuluq wal bukhlu. Wa idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu fi qada'i hawaij an-nas. Ni dia tuan-tuan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia terangkan pada siapa? Khuluqani yuhibbu
yuhibbuhumallahu ta'ala. Ada dua jenis akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua akhlak yang disukai oleh Allah ta'ala. Khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala. Ada dua akhlak yang Allah suka. Okey. Husnul khuluq, yang pertama sekali ialah bagusnya perangai. Wassakha, dan bagusnya dermawannya. Dua sifat yang Allah Ta'ala suka. Yang pertama ialah baik perangai. Yang keduanya ialah dermawan. Nampak? Wa khuluqani yubghiduhumallah. Ada dua sifat yang Allah benci. Ada dua sifat yang perangai yang Allah benci. Su'ul khuluq, buruk perangai. Wal bukhul, dan kedekut. Wa idza aradallahu bi'abdin khaira. Kalau Allah nak seseorang itu jadi baik, ista'malahu fi qada'i hawaijil nas, maka dia akan digunakan membuat kebaikan kepada memenuhi hajat manusia. Tiga benda yang Nabi sebut dalam hadis ni. Azharida Ramli tulis, Cik Ros tulis, Nur Leha tulis, Mazlan Mukhtar tulis, Rostila Maulan tulis apa kuliah kita pagi ni. Yang pertama, apa dia sifat yang Allah suka? Pertama, baik perangai. Baik perangai. Lagi, yang kedua, sifat yang Allah suka, apa dia? Sifat yang Allah suka ialah dermawan. Satu. Dua, apakah sifat yang Allah benci? Buruk perangai. Lagi, apa yang Allah benci? Kudukut lah, orang kudukut, orang yang bakhil. Tiga, tanda-tanda orang itu nak jadi baik. Tanda-tanda orang itu nak jadi baik. Apa dia? Dia menggunakan tenaganya, dia menggunakan masanya. Apa dia buat? Fi qada'i hawaijin nas. Dia menunaikan hajat manusia, dia menunaikan permintaan manusia, dia memenuhi keperluan manusia. Itulah tanda-tanda orang tu nak jadi baik. Allah subhanallah. Hidup dia ni tuan-tuan banyak dia tolong orang, dia bantu orang, dia tolong orang, hajat orang dia tunaikan. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang berhajat pada kita, jangan tolak hajat tu. Sedaya upaya tunaikan. Sebab itu tanda-tanda bahawa Allah nak jadikan kita baik. Allah nak pilih kita jadi baik. Allah nak jadikan kita ni baik. Tapi kalau kita tak campur dengan orang, tak nak tolong orang, malas dengan orang, sombong dengan orang, tak nak bantu orang, maka itulah tanda-tandanya kita ni takkan jadi baik. Hari ni tuan-tuan yang duk tengok depan saya ni, tuan-tuan ni orang baik. Pantang dengan orang susah, tuan-tuan bantu. Pantang dengan orang merempat, tuan-tuan bantu. Pantang dengan orang yang memerlukan pertolongan, tuan-tuan bantu. Inilah dia tuan-tuan, tanda-tanda orang yang baik. Dan Allah Ta'ala nak jadi baik. Subhanallah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah tuan-tuan yang saya hormati. Kita ambil benda ni. Kita cari kasih sayang Allah. Cari kasih sayang Allah. Kalau kita cari kasih sayang manusia, berapa ramai yang frust. Cari kasih sayang Allah. Kasih sayang terlalu banyak untuk dikenang. Tapi kadang-kadang bila kita cari kasih sayang manusia, banyak kita jadi hampa. Kita jadi kecewa. Cari kasih sayang manusia, berapa banyak orang frust. Kita sedih sangat. Tapi kalau kita cari kasih sayang Allah, cinta kita akan berbalas.
Kasih kita akan berbalas. Allah sayang pada kita. Apa dia? Berperangailah dengan berperangai yang baik. Dan dua, jadilah orang dermawan. Jangan kita berperangai dengan perangai yang dibenci oleh Allah. Buruk perangai. Terima kasihlah kepada kerepek pisang tanduk organik Kedah yang membawakan rancangan ini kepada kita. Jadi tuan-tuan yang nak dapatkan kerepek daripada pisang tanduk organik ni. Pisang tanduk tuan-tuan bukan pisang mas. Pisang tanduk ni hebat lah kan. Okey, dah dapatkan di talian 0122884998 tadi. Jadi kalau kita buat perangai yang dibenci oleh Allah, Allah benci. Manusia benci. Kita buat perangai yang baik. Dan jangan jadi kedekut. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, tanda-tanda orang tu nak jadi baik. Dia bekerja qada'i hawaijin nas. Kerjanya ialah nak memenuhi permintaan manusia. Hajat manusia ditolong. Okey. Cuma kita sekarang ni PKP ni aduh jadi payah. Nak jumpa, nak tolong orang pun susah. Ada orang tuan-tuan ajak datang ke rumah, tengok mak dia kanser di Shah Alam. Nak pergi pun susah. Saya beberapa kali tuan-tuan sebelum PKP hari tu pergi ziarah orang kanser di Shah Alam ada, Cyberjaya ada, Putrajaya. Pasal hajat orang. Hajat orang. Ada yang panggil ke hospital, anak dia telefon, mak nak jumpa ustaz, nak tengok ustaz. Ada yang saya pergi tengok budak leukemia. Saya balik naik kereta, tak sempat sampai rumah, budak tu dah meninggal. Rasa sebab tuan-tuan. Dalam hati saya kata, ya Allah, nasib baiklah, alhamdulillah lah aku jumpa dia. Dapat juga dia tengok. Bayangkan kalau saya tak pergi, mak dia telefon, hospital telefon. Bayangkan kalau saya tak pergi, mati pula. Ralat sampai bila-bila ralat. Sampai bila-bila pun ralat tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. Arisa sapitang, lain muka Datuk, belah janggut, kut muka lain. Ini sideburn PKP. Selagi tak habis PKP ni, saya malas buang nanti biar ni. Biar muka lagu ni tak handsome pun tak apa. Nak apa handsome. Mana memang tak handsome pun. Biar muka selerak tak apa. Ya? Baik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jangan takut, jangan malas, jangan malu untuk kita memenuhi hajat orang lain. Sedaya upaya kita buat. Sebab itu tanda-tandanya Allah Ta'ala nak bagi kita jadi baik. Allah Ta'ala nak bagi kita jadi baik. Hajat orang. Kadang-kadang dia sebut. Jiran sebut. Kita nak masuk dalam rumah, jiran tegur. Assalamualaikum. Salam. Dari mana, Din? Dari pasar. Beli apa tu? Beli ketam. Orang rumah suruh beli ketam. Sedapnya. Kamisah Kimi, tak handsome tak apa. Janji apa tau? Tak handsome tak apa, janji terbaik. Kamisah Kimi. Jiran tanya. Sedapnya. Saya pun lama tak makan. Itu maknanya dia minta lah tu. Tu tanda dia minta. Tapi dia minta dalam bahasa cukup halus. Sedapnya ketam, lama saya tak makan. Kalau dia minta, malu. Nanti kalau masak bagilah seekor ke, nak rasa, malu lah. Kan? Jadi tuan-tuan, kita kena faham macam mana orang berhajat, macam mana orang minta, macam mana orang berkehendak. Ni kena faham, mantik balarah ni kena belajar tuan-tuan. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas,
qaribun minal jannah ba'idun minan nar wa innal bakhila ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar wa jahilun sakhi ahabbu ilallah min alimin bakhil wa adwa udda'il bukhlu. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Okey, sesungguhnya orang yang dermawan dekat dengan Allah. Orang yang dermawan ni dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga dan jauh daripada neraka. Sebaliknya orang yang kedekut, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga dan dekat pula dengan neraka. Seorang yang bodoh, yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang alim yang kedekut. Dan sesangat-sangat penyakit dalam hati namanya ialah kedekut. Orang yang bakhil dekat dengan Allah. Orang yang dermawan 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 dekat dengan manusia. Orang yang dermawan dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Norma no minta undur diri dulu dari majlis ilmu. Silakan Norma, ada hal. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Sebaliknya orang yang kedekut, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga dan dekat dengan neraka. Allah. Dan orang yang tak alim tetapi dia dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim yang kedekut. Tu dia, tuan-tuan. Nampak tak? Nampak? Okey. Baik, surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jikalau kamu sekalian menampakkan sedekah-sedekah kamu, maka itu adalah baik juga. Tetapi jikalau kamu sekalian merahsiakannya dan memberikannya kepada kaum fakir, maka itulah yang terbaik untuk kamu sekaliannya. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu sedekah dan kamu tunjukkan sedekah itu pun bagus juga untuk kamu. Tetapi jika kamu sorokkan sedekah kamu, kalau kamu sembunyikan sedekah kamu itu, maka itu adalah lebih baik kepada kamu. Baik, kita tengok soalan tentang Fatihah tadi. Mana dia? Atas soalan daripada surah Zaliha Ja'far. Ustaz, boleh saya tanya Ustaz tak? Kita solat ikut imam. Masa imam baca Fatihah, makmum diam. Apabila imam baca surah, makmum baca Fatihah. Katakanlah makmum tak habis lagi baca Fatihah, imam dah rukuk. Adakah makmum kena habiskan Fatihah ke ataupun terus ikut rukuk imam tu ya Ustaz? Mana dia? Simo tu mana? Ada lagi Simo. Apa lagi soalan dia? Oh ya Ustaz saja, tak habis dah Simore tentang situ aja. Baik, kita baca, kita semayang berjemaah ya. Tu imam baca Al-Fatihah waladdallin. Amin. Jadi makmum akan baca Fatihah pula. Kemudian sepatutnya tu imam tadi dia kena rengganglah sikit. Adalah gap dia antara amin dengan ayat lazim selepas itu. Jangan waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad baca pula ayat 4 ayat ya. Makcik leha tu pula kompon tak boleh baca, tak boleh habis Fatihah dia, kesianlah dekat makmum. Rengganglah sikit, diamlah sekejap supaya makmum di belakang tu boleh baca surah Al-Fatihah.
Baik ustaz, makcik dah baca tapi tak sempat nak habis, imam dah rukuk ustaz. Oi, baru baca baru baca iyyaka na'budu, dia dah rukuk dah. Kalau makcik baca dah tahulah dia tu baca itu imam tu, kita boleh kenal tu imam ni, dia ni baca laju ke, dia tak baca laju ke. Jadi kalau dia baca laju, hak Fatihah tu hak dia punya. Hak makcik ni mengikut imam ni daripada awal. Maka Fatihah tu makcik kena habiskanlah. Tapi kalau tak sempat nak habis ustaz, rakaat pertama tu ustaz, makcik dah lajak dah ustaz. Oh sudah. Dia dah rukuk, dia dah i'tidal. Dia pada masa itu makcik kena ikut tu imam lah. Sebab makcik dah ketinggalan beberapa rukun dengan tu imam. Tapi habis nanti tu imam bagi salam, makcik sambung balik. Lain pula lah sebab ganti balik tadi yang tak habis satu rakaat tadi. Fatihah tak sempat nak habis. Satu. Yang kedua, kalau kita dah tahu dah tu imam tu baca laju macam itu, waktu dia baca Al-Fatihah, kita dah boleh baca Fatihah untuk kita. Kalau kita tahu perangai tu imam ni baca inna a'tayna habis satu ayat ya, maka waktu dia separuh baca Al-Fatihah tu, kita harus dah untuk kita baca Fatihah untuk diri kita sendiri. Okey. Kalau kita terlambat masuk, kita masbuk misalnya, lambat masuk, Allahu Akbar, tu imam dah walam yakul lahu kufuwan ahad, dia dah ahad, kita baru Allahu Akbar, maka pada masa itu kita terus tu imam lah, bacaan kita ditanggung oleh tu imam tadi. Itu tengok keadaan ya. Baik, jadi tuan-tuan, nak sedekah boleh, nak sedekah terang-terang boleh, tetapi kalau kamu sedekah sembunyi-sembunyi dan kamu berikan kepada fakir, maka itulah yang terlebih baik pada kamu. Baik, Lela Sari, ustaz tahu tak, kami orang perempuan pakai sampai 2-3 lapis baru nak ampak sejadah, tu imam dah rukuk, kalut betul. Tak apalah, kita tak payah kalut-kalut, biar tu imam kalut. Apa yang dapat kepada kita itu bahagian kita. Sebab ada orang yang berlari nak menghambat rakaat dengan tu imam. Dengan dengan kunci motor, handphone belah kanan poket baju Melayu dia. Belah kiri pula tasbih. Bergoyang-goyang berlari ni. Buatnya jatuh tersadung. Tak payah berlari. Yang mana kita dapatlah. Mungkin kita masuk sembahyang dia tengah tahiyat. Tahiyatlah kita dapat. Jangan berlari-lari. Macam tadi makcik tadi kan, contohnya Lela Sari tadi, hambat cepat-cepat, Allah, terlupa pula baru pakai baju telekung, kain telekung tak pakai, kan kelang kabut. Biar kita masuk dengan tenang-tenang, biar kita masuk relax-relax, tak payah berlari dan sebagainya. Baik, Muhammad Ibrahim Rahmat, zaman sekarang ni buat derma masuk social media, YouTube, FB, Instagram, minta ulasan sikit. Itulah ayat dia tadi. Itu ayat yang saya bacakan tadi untuk Muhammad Ibrahim Rahmat, surah Al-Baqarah ayat 271. Masalah dia nak menunjuk, dia tak menunjuk, itu dia punya dengan Tuhan. Tapi kalau orang tanya pada saya, apa hukum orang hari ini buat FB live, pergi sedekah, buat FB live, kan? Adakah itu menunjuk ustaz? Nak bagi terang-terang pun boleh, nak bagi sembunyi-sembunyi pun boleh. Tapi kata Allah, kalau kau bagi sembunyi, itu lagi baik. Jadi kalau kita kata dia nak riak ke apa ke, itu bukan kita untuk menghukum dia. Sebab itu dia dengan Tuhan. Baik, jadi tuan-tuan, kita tengok komen-komen, saya nak layan lah tuan-tuan ni. Dah banyak dah saya tak baca-baca lagi, kecil hati pula. Rosmawati Osman kecil hati pula. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita buat solat sunat sebelum dan selepas fardu 4 rakaat 1 salam, okey ke Ustaz? Pasal kita nak cepat. Kalau buat solat sunat selepas dan sebelum dan selepas fardu 4 rakaat 1 salam, apa masalahnya? Buatlah dua-dua. Okey, buat dua. Tak usah duk kelang kabut. Kalau nak cepat, buat 2 saja. Tak payah buat 4. Buat 2 pun memadai dah. Yang pentingnya, jangan banyak rakaat. Kalau sembahyang kelang kabut, tak payah kita kecoh-kecoh, gopoh-gapah sembahyang.
Semayang elok-elok. Dapat 2 rakaat pun tapi tertib, sopan, lagi bagus daripada banyak rakaat tapi tomak ninah apa semua tak ada. Okey, Siti Zubedah tak baca komen pun tak apa, redha. Amboi, macam rajuk je. Zul Muhammad, Zul Steam. Okey, mohon Wan Aziz semua sihat dalam ruangan ini. Buat sesuatu kerja Azinah Usmaya, okey. Mana dia tadi? Buat sesuatu kerja, jika tergesa-gesa akan ada cacat celanya. Biarlah kita buat dalam keadaan santai tapi hasilnya memuaskan. Okey, Ira Rosyid, kalau niat untuk ajak ramai-ramai sedekah, boleh kot. Kalau niat nak menunjuk, Allah saja yang tahu. Pokok pangkalnya ikhlas. Ya. Jadi kita tak boleh menilai hati manusia. Saya kata dah tadi bahawa kalau nak sedekah, nak war-warkan sedekah, hukum dia harus. Okey, nak sorok-sorok sedekah, itu yang terbaik. Baik, Cafe Rider, kalau ibadah korban tu boleh dikira sedekah juga ke Ustaz? Boleh ke seseorang satu penama buat korban lebih dari satu bahagian dalam 1 tahun? Boleh Korban tu pun termasuk sedekah juga, termasuk kebajikan juga, termasuk infak juga. Dan bolehkah seorang satu penama buat korban 6 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian satu nama pun tak apa. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Nini Zalia, kadang tunjuk sedekah tu untuk bagi orang lain pun buat macam tu juga bagi idea. Silakan. Okey, terpulang. Dia sebagai satu galakan. Mana dia tadi ulang balik atas, jangan laju sangat. Ulang balik pelan-pelan ke bawah balik. Okey. Diuk, esok saya akan divaksin. Semua doakan saya semoga sihat. Rahimah Nordin, insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi, insyaAllah. Mun Maisma, Ustaz nak minta lagu Salam Mesra. Salam mesra yang ku berikan. Okey. Harap kau terima, kau tangisan kau nantikan. Lupa tuan-tuan, asa gembira bersama adikku. Okey, terima kasih kepada krepek pisang tanduk organik yang membawakan rancangan kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan yang berhajat, yang nak rasa macam mana sedapnya pisang tanduk ni tuan-tuan, boleh hubungi 0122884998. Okey, Rahimah Nordin, insya-Allah moga-moga anda sihat. Hamiza Ahmad, insya-Allah mudah-mudahan anda sihat. Guyuk-guyuk tak baca komen pun tak apa. Lepas ni tak dapat layan ceramah ustaz dah. Saya dah kerja. Siapa dia tu? Siapa tu yang tak boleh layan ceramah saya dah? Suryati, saya dah kerja. Dah kerja dah. Ya, mudah-mudahan. Kerepek pisang tanduk Kedah, kebun kami di Yan Kedah. Di Yan Kedah. Kalau orang tanya di mana kerepek pisang tanduk ni, mana? Di Yan Kedah. Coy kata apa? Coy Basrah. Coy Basrah kata lupa lirik lah tu. Salam mesra yang ku berikan, harap kau terima sepenuhnya. Oh kasihku kau berikan. Biar itulah kata saya lupa lirik kan. Saya tak lupa, ingat. Mari gembira bersama, adikku. Abang bukannya seperti dulu membuat hatimu ragu. Tunjukkanlah kasih sayangmu, mari gembira bersama. Mana ada lupa lirik, biar betul sikit jangan marah. Baik tuan-tuan, saya sentiasa layan Syah Awang. Okey, lagi kita tengok ada lagi soalan, ada lagi permintaan. Okey, nak beli jugalah kerepek ni. Siti Janariah, belilah 2 penghantaran percuma kan. Baik, pakai baju bunga-bunga. Okey, kalau hati tu lagu apa tu? Tulis nama Atas Batu. Lagu tu, lagu tahun 70-an daripada Sudirman Haji Asyad. Okey. Hari-hari pergi pekan, tulis nama Atas Batu. Okey, ni Wati Hasan. Lagu PKP satu Ustaz, lagu PKP. Lagu PKP.
Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Kalaulah angka tak turun-turun, apalah guna PKP itu. Yang mana faham-faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Okey, Mamu MK kata marah ke tu? Tak marah, biasa. Kita gurau-gurau. Saya dengan tuan-tuan ni gurau-gurau. Jadi kalau saya gurau-gurau, janganlah tuan-tuan ambil hati nah. Baik. Nur Afizah Zainuddin, mohon pencerahan kalau kita nak berzikir selepas solat. Apa yang dimaksudkan selepas solat? Adakah selepas memberi salam atau selepas kita berdoa disambung dengan zikir-zikir? Terpulanglah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Orang-orang yang berzikir, yang ingat pada Allah waktu dia duduk, waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia tidur pun. Maka kita ni orang Islam ni, kita di Malaysia ni lepas sembahyang, kita bagi salam. Selalu kita tak bangun, kita duduk macam kita duduk tahiyat akhir tu, duduk astaghfirullahalazim, itu zikir. Tu nama dia zikir lepas sembahyang. Ataupun zikir biasa. Lepas pukul 8 pagi dia nak tunggu duha, masuk je sembahyang duha pukul 8.45 misalnya, dia sembahyang duha, lepas tu dia berzikir subhanallah subhanallah, ataupun dia duduk saja-saja, terpulanglah. Ataupun dia nak tidur malam, dia ambil tasbih, dia baca selawat 1000 kali, dia baca subhanallah wa bihamdi sampai dia tertidur, itu pun berzikir juga. Okey. Baik, Syah Awang, betul lagu tu, nyanyilah Ustaz. Tu tadi dah nyanyi dah. Okey, Arisa Sapitang. Saya saudara baru, ibu bapa masih non muslim. Hilang pula dah. Mana dia hilang pula dah. Hilang tuan-tuan, Sapitang tadi lupa. Okey. Okey, mana dia anak kucing saya ada di belakang rumah. Mana dia sudahlah hilang soalan Sapitang, tolong tanya balik nanti kita tengok. Can Malijan oi, berapa umur Ustaz? Mustafa, umur saya sudah mencecah setengah abad. Okey. Raudah Rus, saya nak tanya, adakah sedekah buah rambutan setaman dengan saya, semuanya saya bagi? Tak kira senang, tak kira susah, tapi ada kawan kata yang senang tak payahlah bagi, demo boleh beli. Tak. Sedekah je lah, beri sajalah, baik kaya, baik miskin, bagi sajalah. Sekali kita bagi kat orang depan rumah kita, orang sebelah kita tak bagi, dia kecil hati pula. Bagi semua. Okey, bagi semua. Baik, jadi tuan-tuan, terima kasih kepada Krepek Pisang Tanduk Organik yang membawakan rancangan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi petang nanti. Jadi, siapa-siapa yang nak dapatkan pisang tanduk, Krepek Pisang Tanduk Organik ini, jangan lupa hubungi nombor yang tertera. Kita jumpa lagi jam 3 nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.